Minta maaf Tuan Ketua. Tak apa, ambil masa, tak apa. Relax. Saya minta Menteri Dalam Negeri menyatakan adakah kerajaan ada mengeluarkan apa-apa garis panduan tentang perkara-perkara yang boleh diucapkan atau tidak boleh diucapkan dalam sesuatu demonstrasi aman. Silakan Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih rakan saya dari Macang. Dalam satu perhimpunan awam, akta yang mengawalnya adalah Akta Perhimpunan Awam 2012. Dalam akta itu ada 3 komponen penting. Tanggungjawab penganjur, tanggungjawab peserta perhimpunan, tanggungjawab pasukan polis. Dari segi Perlembagaan Persekutuan, jaminan berhimpun dan jaminan bersuara itu ada dalam perkara 10. Kebebasan bersuara itu ada pula hadnya. Selama tidak mempersoal tentang hak, tentang taraf, tentang kedudukan, tentang keistimewaan, kedaulatan, prerogatif, keselamatan persekutuan, penghinaan mahkamah, fitnah atau pengapian. Dari segi undang-undang lain seperti saya sebut semalam dalam jawapan saya pada Paguh, Kanun Keseksaan, Akta Hasutan 48 atau komunikasi dan multimedia. Bermaksud perlembagaan dan akta-akta tersebut dianggap sudah memadai dalam perkara menguruskan sesuatu perjalanan perhimpunan awam. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Mak Menteri, Tuan Ketua. Kita maklum minggu lalu ada satu perhimpunan aman dianjurkan oleh Viva Palestina yang mana ada sedikit kontroversi yang ditimbulkan oleh penganjur pengerusinya Dr. Musa Nordin, ya, yang beliau mengatakan bahawasanya siapa yang bertakbir itu cenderung untuk menjadi orang yang konservatif dan ekstremis. Dan alasan kenapa beliau mengatakan tidak boleh diturunkan spanduk mengecam Benjamin Netanyahu kerana ini saya dah petik daripada Twitter beliau, ya. Arahan daripada PDRM yang memastikan perhimpunan tersebut dalam boundaries of humanitarian rally dengan izin. Dan PDRM memberi arahan untuk menjaga keselamatan daripada sebarang ucapan yang berbau hasutan dan provokatif supaya tidak lari daripada keamanan perhimpunan tersebut. Jadi adakah ini satu panduan baru dari PDRM untuk protes Palestin yang Menteri Komunikasi pun hadir? Atau bagaimana? Adakah kita tidak boleh pada malam ini berhimpun dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan takbir dan juga untuk mengecam Benjamin Netanyahu sebagai penjenayah perang? Terima kasih. Terima kasih, Macang. Tanggungjawab penganjur yang saya sebut tadi, syarahnya adalah perkara 6 1B. Memastikan bahawa dia, yakni penganjur atau mana-mana orang lain yang berada dalam perhimpunan itu tidak melakukan apa-apa perbuatan atau membuat apa-apa pernyataan yang berkecenderungan untuk mengembangkan perasaan jahat atau permusuhan di kalangan orang awam, misalnya, ya. Kemudian dia adalah panjang dia punya ni, ya. Baik. Macam merujuk khusus kepada penganjuran Perhimpunan Solidariti Palestin yang dianjurkan oleh Viva Palestina oleh rakan kita Dr. Musa Nordin. Seperti disebut Macang tadi, saya juga pagi ini buat sedikit homework, tengok balik dalam Twitter beliau, Dr. Musa. Saya quote, ya, isu takbir is a non-issue. Katanya Nurul Izzah dan Presiden Ikram Badli Shah said the takbir during their speeches. Many in the crowd did say takbir, which we did not stop. The MC just reminded that this is a multi-religious gathering and we ought to do chants which everyone can join in. Dia sambung, we were hoping to be inclusive in our humanitarian gathering. The chants led by our 2 performers were very well received and was the most exhilarating time of the rally. So panjang.
Jadi gambarannya adalah himpunan itu yang dihadiri kurang lebih 300-400 orang, pelbagai agama, pelbagai bangsa, pelbagai latar belakang kecenderungan politik dan sebagainya. Jadi dia nak tunjukkan semangat solidariti. Jadi dalam mewujudkan suasana yang kondusif, dia kemudiannya menyebut bahawa ya, penganjur ada memaklumkan. Tapi kalau soalan asal apakah pihak kerajaan ada tu, saya sebutkan berdasar itu saja. Macam isu pokoknya apa? Solidariti kepada rakyat Palestin. Diiktiraf oleh negara yang bersimpati sebagai negara berdaulat, tapi tak ada tanah air. Baik di Gaza atau tebing barat yang asalnya Jordan, Gaza asalnya Mesir. Buminya itu adalah bumi yang dijajah. Itu isu pokok. Isu pokok sekarang apa? Nyawa 2 juta rakyat dia terancam. Tentera Israel sudah berada di sempadan. I think isu pokoknya itu. Isu pokoknya apa? Isu pokoknya mengeluarkan rakyatnya daripada tanah Gaza sekarang ini yang sedang terkepung. Ini yang dibuat oleh Perdana Menteri. Bertemu Sisi, bertemu Erdogan, bertemu Salman, menjadi koordinator bagi pihak ASEAN. Saya fikir itu. Himpunan Solidariti kita galakkan. Malam ni pun ada juga. Macam elok juga hati sama malam ni. Jadi soal dibenarkan, tidak dibenarkan, takbir dan sebagainya, saya tak fikir itu isu utamanya. Ya, saya Muslim, takbir artinya melaungkan tentang kebesaran Allah Ta'ala. Tak ada khilaf di antara kita. Hal ini adalah bagaimana penganjur itu, mengikut budi bicara mereka dan kepahaman mereka. Itu aja. Macam boleh anjurkan 10-20 ribu besok, takbirlah. Ya, kalau saya ada masa, saya ikut serta, saya akan takbir sekuat-kuatnya. Itu saya ingat konteks. Terima kasih. Okey, silakan Tuan. Saya lagi? Ya. Ya, Yang Menteri, cuma saya khawatir tentang takbir, alhamdulillah, jelas. Cuma isu kita mengecam Benjamin Netanyahu sebagai penyerang perang. Apakah ada undang-undang antisemitism di Malaysia sehingga kan penganjur Viva Palestina ini tidak yang menghalang sepanduk kecaman yang jelas ke atas Benjamin Netanyahu dan Israel. Jadi ini yang saya, sebab dia salahkan PDRM. Adakah ini SOP terbaru PDRM dalam kes ini atau bagaimana? Ataupun dia khilaf di situ? Saya percaya PDRM tidaklah sebegitu tegas dalam hal ini. Silakan. Baik, seperti saya sebut tadi, ya, macam di Parlimen ini kita tegaskan. Bila saya berdiri, perkara tentang pendirian kerajaan itu saya sampaikan dengan penuh tanggungjawab. Pengiktirafan kita terhadap Palestin, simpati kita terhadap mereka, itu tak ada siapa boleh petikai. Saya percaya Macang dan rakan-rakan sebelah sana memegang pendirian yang sama. Ya, soal kemudiannya apakah boleh atau tidak mengecam Benjamin Netanyahu. Pendirian kita juga jelas. Ya, hakikat bahawa kita mengiktiraf perjuangan rakyat Palestin, dengan sendiri kita menidakkan sokongan. Tapi kalau di sana, himpunan 300-400 orang dianjurkan oleh satu pertubuhan, ya, kemudiannya kalau dikatakan mengenakan apa-apa sekatan the do's and the don't, itu harus dilihat secara fakta kejadian pada momen itu. Dia tidak mencerminkan pendirian sepenuhnya kerajaan hari ini dan sebahagian besar umat Islam yang cintakan keamanan dan perdamaian. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua. Silakan. Tuan Yang di-Pertua.